Hai, Assalamualaikum. So untuk hari ini kita akan buat pembelajaran untuk unit yang keempat, kemasyarakatan dan perpaduan. Sebenarnya kemasyarakatan dan perpaduan ini dia berkait tentang komposisi masyarakat di Malaysia, bagaimana hubungan antara masyarakat tu dapat diwujudkan, bagaimana penyatuan masyarakat tu berlaku dan sejauh mana proses untuk menyatu padukan masyarakat di Malaysia ini diusahakan oleh kerajaan. Okey, kita terus dengan slide yang seterusnya, iaitu tentang definisi budaya. So budaya ini dia mempunyai maksud yang berbeza. Kadang-kadang bila ditanya kepada pelajar, ini adalah jawapan-jawapan tentang definisi budaya. Tetapi sebenarnya budaya ini mempunyai pendapat yang lebih luas. Kalau kita tengok kepada beberapa pendapat-pendapat daripada tokoh, so kita adalah macam-macam pendapat yang ada, dan secara ringkasnya budaya ni adalah merujuk kepada apa yang kita fikir, apa yang kita buat dan apa yang kita miliki, yang mana berkait rapat dengan seluruh aspek kehidupan. Kalau ada benda ni, maka budaya itu semua tu adalah budaya. Termasuklah apa sahaja yang kita buat. Percakapan, pakaian, pergerakan, dari segi memek muka, so itu semua adalah budaya. Dan biasanya budaya ni dia mesti berkait rapat dengan manusia. Kalau tak ada manusia, maka tidak ada orang yang mengamalkan budaya tersebut. Okey, yang seterusnya adalah komposisi etnik di Malaysia. Masyarakat di Malaysia ni ada banyak kategori. So kita ada masyarakat Melayu, Cina, India, etnik Bumiputera lain di Semenanjung, kita ada etnik di Sabah, kita ada etnik di Sarawak, kita ada etnik Siam. So banyak etnik yang mana menunjukkan berlakunya komposisi masyarakat yang sangat besar. Dan dekat sini kita nampak kepelbagaian masyarakat ini telah menyebabkan Malaysia menjadi sebuah negara yang sangat maju. Ya, walaupun hakikatnya kita nampak dari segi ekonomi kita masih lagi negara membangun, tetapi dari segi masyarakat, keupayaan untuk membentuk sebuah masyarakat yang dinamik itu sudah ada. Baik, ini adalah ciri-ciri budaya. So budaya ni dia ada pelbagai, ya. Antara ciri-ciri budaya kebudayaan masyarakat di Malaysia, dia ada yang pertamanya adalah satu bentuk perkongsian dalam masyarakat. Yang keduanya adalah budaya ini biasanya dia akan dipelajari melalui proses pembelajaran. Okey, dan biasanya juga budaya ni dia mesti tidak terpisah dengan bahasa. Okey, kemudian dalam budaya itu dia ada nilai-nilai tertentu. Nilai macam mana? Contohnya, bila kita buat sambutan perayaan tertentu, ya, maka setiap perayaan itu dia ada nilai dekat situ. Contoh kalau kita buat tarian, so tarian tu pun ada nilai. Bila kita pakai pakaian yang contohlah kita pakai baju kurung dan sebagainya, so ada nilai dekat bahagian apa yang kita buat tersebut. Kemudian yang keempatnya adalah mengikut keadaan bentuk muka bumi, ya. So setiap kawasan mempunyai budaya yang tak sama. Contohnya Kelantan Terengganu pun dah berbeza, walaupun kedua-duanya adalah daripada wilayah Pantai Timur. Kenapa? Sebab budaya masyarakat dia dipengaruhi oleh bentuk muka bumi itu sendiri. Yang last sekali adalah secara warisan. Ada ketika budaya yang kita amalkan ini adalah budaya yang kita warisi daripada nenek moyang, yang kadang-kadang kita tak tahu. Ya, contohnya budaya melenggang perut waktu wanita mengandung, kan, ataupun budaya pakai tudung. Kita kata pakai tudung ni ada apa benda? Itu adalah budaya. Ya, yang kadang-kadang kita tak tahu. Contoh generasi neo sekarang. Bila awak keluar-keluar perut mak awak, kan, tiba-tiba awak tengok mak awak dah pakaikan tudung kat awak tu seawal usia. Kenapa? Sebab itu satunya adalah budaya selain daripada yang berkait dengan agama lah, tetapi budaya pemakaian itu juga menjadi salah satu sebab lah benda yang kita warisi secara turun-temurun. Okey. Baik, budaya ni dia ada beberapa kesan, ya. So kesan yang ada yang saya paparkan pada you all ni adalah kesan yang positif. Kesan positif maksudnya kesan-kesan yang baik-baik lah. Bila ada budaya dalam masyarakat, maka kita adalah kepelbagaian yang sangat unik, ya. Yang pertama. Yang keduanya, toleransi antara kaum itu juga berlaku. Ya, toleransi maknanya boleh menerima persafahaman antara kaum itu berlakulah persamaan dari aspek budaya. Kadang-kadang orang Cina dia rayakan Tahun Baru Cina. Tapi dalam masa yang sama kita orang Melayu juga meraihkan Tahun Baru Cina. Kenapa? Sebab kita menghargai persamaan yang kita ada. Okey? Baik, yang seterusnya adalah faktor. Kalau dekat subtopik ni dipanggil faktor mempengaruhi perpaduan dan integrasi. Tetapi sebenarnya kita nak tengok sebenarnya sejauh mana langkah ataupun usaha kerajaan untuk memastikan hubungan antara etnik ni dapat disatukan di Malaysia. Okey? So yang pertamanya adalah galakkan berhijrah. Ini adalah
Usaha kerajaan untuk memastikan hubungan antara etnik dapat disatukan melalui galakan kepada penduduk berhijrah sama ada orang yang bekerja dalam perkhidmatan awam ataupun mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan yang lebih baik ataupun kepada pasukan keselamatan. So yang ini yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Okey. Baik, yang seterusnya adalah seragamkan sistem pendidikan. Kalau sebelum ini, sistem pendidikan yang berbentuk vernacular sebelum merdeka. Lepas merdeka, sistem pendidikan itu berasaskan kepada dasar pendidikan kebangsaan. Yang seterusnya adalah media massa. Media massa ni media cetak atau media elektronik. Ya. So sekarang ni kalau awak tengok internetnya dengan radio, televisyen, ya, macam-macam lah. Ya. So media-media ini juga menyumbang kepada penyatu paduan masyarakat di Malaysia. Kalau contoh kerajaan tak wujudkan multimedia super koridor, maksudnya tak ada internet dan sebagainya. So bagaimana penyatu paduan masyarakat itu dapat berlaku? Tetapi ada juga sisi tak baiknya. Ya, kenapa? Sebab teknologi ni kadang-kadang dia akan menyebabkan masyarakat tu terlalu alpa dan juga leka. Tetapi apa sekalipun, teknologi adalah satu medium perantara yang sangat bagus antara setiap masyarakat di Malaysia. Okey? Baik, yang seterusnya adalah integrasi ekonomi. Secara mudah nak faham, itu adalah bentuk penyatuan ekonomi yang mana usaha kerajaan untuk nak merapatkan jurang antara kaum, sama ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, yang mana kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar. Ya? Sebab selepas kita merdeka, orang Melayu diletakkan sebagai antara kaum yang lemah dari segi ekonominya. Maka kerajaan cuba berusaha untuk memastikan jurang antara kaum itu dari segi ekonominya tak jauh berbeza. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan telah memperkenalkan DEB, Dasar Ekonomi Baru tahun 71. Tujuan dia untuk apa? Untuk memastikan jurang antara kaum itu dapat dikecilkan. Tidaklah kata kaum Melayu terlalu terpinggir berbanding dengan kaum lain di Malaysia. Okey, yang seterusnya adalah penyatuan fahaman politik. Ya. Gabungan parti politik telah menunjukkan bagaimana penyatuan fahaman serta kebolehterimaan, ya, penerimaan masyarakat terhadap politik yang berbeza. Sebagai contoh, kita tengok sebelum merdeka kita ada perikatan. Lepas kita merdeka kita ada Parti Barisan Nasional. Sekarang diwarnakan lagi dengan pelbagai bentuk gabungan politik. Antaranya adalah Barisan Alternatif dululah, ya. Kemudian kita ada Pakatan Harapan. Kemudian kita ada Perikatan Nasional. So gabungan-gabungan ini telah menunjukkan bahawasanya parti politik yang ada bukanlah parti politik yang tunggal. Sebaliknya, di dalam gabungan ini ada pelbagai komponen, parti-parti komponen lain yang turut sama memberi sumbangan kepada penyatuan politik di Malaysia. Okey? Baik, yang seterusnya ini adalah tahap integrasi di Malaysia. Ya. So, tahap integrasi di Malaysia ni dia lebih kepada proses nak mewujudkan integrasi di Malaysia. Jadi proses ini sama ada proses yang dirancang ataupun proses yang berlaku sendiri. Yang pertama kita ada akulturasi, pinjam unsur budaya lain sesuaikan dengan budaya kita. Yang keduanya adalah difusi, penyebaran budaya sama ada dalam masyarakat atau antara anggota masyarakat. Yang ketiganya adalah asimilasi. Asimilasi ini adalah percantuman ataupun percampuran yang melibatkan kahwin campur. Dan yang keempatnya adalah proses untuk menghormati etnik lain antara satu sama lain untuk mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni. Okey? Dan last sekali adalah integrasi. So integrasi ni apa? Integrasi ni adalah penyatuan secara menyeluruh melibatkan seluruh aspek kehidupan kecuali agama. Sebab agama tidak dimasukkan dalam proses integrasi. Okey. Baik, cabaran-cabaran utama ke arah menyatu padukan masyarakat di Malaysia. So kita ada yang pertama adalah sistem pendidikan yang berasingan. Yang keduanya penempatan yang masih terpisah, masih lagi ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiganya politik berasaskan kaum. Walaupun kita kata kita ada gabungan politik, tetapi dalam gabungan politik tu dia masih lagi ada sentimen perkauman itu. Yang keempatnya adalah dominasi ekonomi oleh kaum-kaum tertentu. Masih lagi berlaku walaupun tak banyaklah. Okey. Kemudian last sekali adalah rukun negara. Rukun negara ini adalah satu bentuk ideologi yang mana perlu difahami, perlu dipelajari oleh masyarakat dan juga seluruh warga negara. Okey? Baik, rukun negara ni dibentuk pada tahun 1969 selepas berlakunya peristiwa 13 Mei. Jadi kerajaan telah memikirkan satu cara bagaimana cara untuk memulihkan perpaduan di dalam negara kita. Justru itu kita lihat bagaimana tindakan pemimpin negara pada masa itu untuk mewujudkan rukun negara bagi memastikan hubungan antara kaum itu dapat dipulihkan.
Baik, rukun negara ni bertujuan untuk memastikan masyarakat tu dapat dibina berasaskan kepada bersatu padu, adil dan juga harmoni. Jadi, sekiranya tidak ada tiga elemen ini, maka masyarakat yang lahir itu adalah masyarakat yang berbentuk sentimen perkauman yang sangat tinggi. Jadi, bagaimana cara nak buat? Adalah dengan mengisytiharkan rukun negara pada tahun 1970. Bertujuan untuk memastikan ideologi ini dapat disempurnakan. Okey? Baik, objektif rukun negara mencipta satu masyarakat yang adil, memelihara cara hidup demokratik, mencapai perpaduan, membentuk satu sikap liberal, membina sebuah masyarakat yang progresif. Dengan adanya ini yang apa yang nak dicapai oleh kerajaan melalui ideologi rukun negara. Sejauh mana tercapai itu bergantung kepada sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap ideologi yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Okey, so ini adalah prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kalau tengok kepada prinsip rukun negara ini, kalau kita lihat ya pada peringkat sekolah dulu, so prinsip rukun negara ini sama ada dibacakan ikrar pada setiap hari Ahad ataupun dia ada dekat buku tulis yang warna coklat tu bahagian belakang. Dan kadang-kadang kita terfikir, kenapa rukun negara ini ditulis di buku tulis di belakang yang warna coklat tu. Sebab tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan satu-satu bentuk ideologi pemikiran kepada masyarakat. Paling cepat, paling laju adalah melalui sistem pendidikan. Sekiranya tidak melalui sistem pendidikan, maka rakyat nak menghafal, nak pergi beli buku rukun negara, memang taklah. Okey, tetapi dengan adanya penyebaran melalui sektor pendidikan ini, maka kita dapati masyarakat boleh mengetahui apa itu rukun negara dan boleh berikrar pada setiap hari Ahad tentang prinsip rukun negara. Dan itu adalah satu bentuk kebaikan dalam aspek untuk menyampaikan satu-satu ideologi kepada masyarakat dan warga negara Malaysia. Okey, so saya rasa setakat tu dulu untuk kuliah pada hari ini, dan sekiranya ada sebarang permasalahan, so boleh dikemukakan kepada saya sama ada melalui WhatsApp ataupun MS Team lah. Okey, setakat tu dulu untuk hari ini. Kita akan jumpa next session. Okey.